tentang hukum jualan atau pembelian secara online. Baik, tentunya para penonton dirahmati Allah, dalam muamalat, fiqh al-muamalat, kaedah asasnya ialah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal kepada hukum fiqh muamalat itu ialah harus. Kerana apa? Muamalat ini ialah sesuatu perkara ataupun sesuatu perkara yang berlaku untuk memudahkan maslahah manusia. Ya, maknanya fiqh muamalat itu datang untuk mempermudahkan urusan kita dalam seharian. Termasuklah ketika mana kita nak buat belian online dan sebagainya. Asasnya perkara yang mesti kita jaga betul-betul, yang pertama ketika mana kita membuat iklan ataupun kita membuat promosi ataupun sebelum dibuat persetujuan, ya, persetujuan untuk membeli barang tersebut, yang pertama mestilah dijelaskan apakah spesifikasi barang yang kita jual tersebut. Kena hati-hati, jangan overclaim. Betul. Jangan buat tuntutan ataupun kita kata nota-nota yang melampau-lampau. Betul. Contoh kita kata kereta ni kalau siapa beli dinosaur pijak tak jadi apa. Walaupun kita bahan ni dah buat lawak, tapi janganlah buat klaim yang sedemikian. Betul. Contoh, kalau makan akar kayu ni, confirm tak sakit lah. Confirm tak kena penyakit. Ini pun masalah juga. Jadi kena hati-hati. Cukup kita letakkan, maknanya kita letakkan perkara yang benar. Yang kedua, mestilah kita meletakkan dengan jelas berapakah harganya. Betul. Ya, kalaulah memerlukan kos tambahan, contoh kos pengurusan penghantaran, letakkan di awal, makluman awal kepada bakal pembeli. Contoh, kalau nak COD ke rumah, RM10 yang saya charge, yang saya tetapkan harganya. Jadi biar ada taradin, ada persetujuan, keredaan di antara pembeli dan juga penjual. Jadi tentulah sekali para penonton, dalam jual beli rukun-rukunnya, yang pertama kena ada al-aqidain, ya, pembeli dan penjual. Yang kedua kena jelas sirah, ya, ijab dan qabul, offer and acceptance itu kena ada. Yang ketiga al-maqud alaih, ataupun kita sebut sebagai subject matter. Betul. Nak jual sesuatu benda, barang itu mestilah ada. Jangan kita buat penipuan pula, kita angkut, ya, angkut duit orang, tiba-tiba tunggu seminggu tak sampai-sampai. Ini satu penipuan, tadlis, dan ini merupakan satu dosa dalam agama. Jadi asasnya kena kita jaga perkara-perkara sedemikian. Dan kalau kita tengok dalam fiqh muamalat, antara yang dibincangkan di dalam bai' as-salam ini juga diceritakan tentang bayar dahulu kemudian barang baru sampai kemudian, tetapi mestilah menjaga rukun-rukun ataupun perkara yang kita sebutkan tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita mengikuti sesuatu kelas agama atau pembelajaran agama secara online yang kita tidak tahu asal-usul tenaga pengajarnya, bertauliah atau tidak. Satu soalan yang sangat baik. Yang pertama sekali para penonton, kita nak bawa dalam kehidupan kita ini, iaitulah asas mengaji ilmu. Betul. Ya, kita kena tingkatkan pengajian ilmu. Kita sebagai seorang suami, ilmu kita sekarang ini janganlah sama macam tingkatan 5 dahulu. Ya, kena tingkatkan keilmuan kita. Contoh, kita ambil yang paling base, yang paling asas, soal taharah, mandi wajibnya. Contoh, bab salat. Takkan kita nak salat dalam keadaan kita tak tahu mana dalil cara salat, sallu kama ra'aitumuni, takkan kita tak nak mengaji. Jadi kena mengaji. Jadi asasnya para penonton, ketika mana kita nak mengaji, carilah guru-guru yang berkepakaran dalam keilmuan tersebut. Betul. Di mana yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena bersahabat dengan website ataupun kita kata Facebook Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Satu. Yang kedua, Jabatan Agama Negeri-Negeri. Dan yang ketiga, siapa? Ahli-ahli ilmu yang memang terkenal dengan ilmunya, akhlaknya dan pengajiannya memang berpandukan kepada metodologi ilmu. Penting untuk kita perhatikan perkara ini supaya kita mendapat ilmu yang betul-betul seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu akbar. Yang bertanya, baik, ini
cadangan untuk kita sama-sama amalkan. Yang pertama, elok sangat kalau kita mulakan hari kita. Kalau sebelum ini, kalau kita bangun pukul 6 pagi, 6.30 pagi, kalau boleh kita cuba adjust sedikit, kita bangun awal sikit. Sekarang ini subuh agak lewat, 6.18, 6.17 ya. Jadi kalau kita bangun awal sikit, kalau kita nak set masa 5.30 pagi kita bangun, sempat lagi kita salat sunat tahajud. Ya, sempat lagi. Paling kurang 2 rakaat, ya, 4 rakaat. Kemudian kita sambung kalau ada masa lagi salat sunat taubat dan sebagainya. Baik, sementara nak tunggu waktu subuh, kita banyakkan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kerana inilah yang disebutkan dalam Al-Quran pada waktu sahur, antara amalan yang hebat iaitulah istighfar. Para penonton, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, sehari Nabi istighfar sebanyak 70 kali. Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah istighfar sebanyak 100 kali. Insan Nabi kekasih Allah di dalam pemeliharaan Allah, maksum, istighfarnya 100 kali sehari. Kita insan berdosa, ya Allah, kalau kita boleh buat 1000 kali sehari, subhanallah. Baik, kemudian selepas kita salat subuh, apa kata kita membaca zikir-zikir harian, zikir-zikir ma'thur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya zikir al-ma'thurat. Para penonton boleh Google ataupun boleh gelintar di laman rasmi agensi agama, sebagai contoh JAKIM dan Jabatan Agama Jabatan Mufti, insya-Allah ada disertakan, ataupun Google adalah al-ma'thurat. Jadi kita baca 3 kali selepas subuh, itu satu. Baik, yang lain lagi ketika mana kita pandemik ini, para penonton, apa lagi yang kita nak buat ya untuk isi masa kita? Waktu inilah tuan-tuan, kita nak sibukkan diri kita dengan kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Para penonton, saya teringat satu kisah. Seorang ulama hadis di Kufah, namanya Abdullah bin Idris. Ketika mana beliau berdepan dengan sakaratul maut, ketika nak meninggal dunia, hampir meninggal dunia, anak-anaknya menangis di tepi. Pada waktu itu tuan-tuan, dia kata kepada anak-anaknya, kamu jangan menangis, kerana ayah memang dah buat persediaan dah. Orang kampung kita kata preparation. Aku dah buat persediaan dah. Abdullah bin Idris, apa persediaan yang dia buat tuan-tuan? Rupa-rupanya beliau telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 40,000 kali. Subhanallah. Masya Allah, 40,000 kali beliau khatam Al-Quran, 30 juzuk ni tuan-tuan. 30 juzuk Al-Quran ini 40,000 kali beliau baca. Subhanallah. Tuan-tuan, tentu kita nak baca 40,000 kali ini susah. Mujahadah sangat tinggi. Cukuplah kalau kita berpegang apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar, sesiapa yang membaca 10 ayat Al-Quran setiap malam, nama mereka tak termasuk di dalam senarai orang yang lalai. Maknanya satu malam 10 ayat kita baca, paling kurang. Jadi mari kita rancang untuk akhirat kita, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Dan yang paling penting, waktu inilah untuk kita menginsafi diri, memperbanyakkan istighfar, dan kita jaga diri kita jangan terperangkap sama sekali dengan ujian online yang macam-macam. Tentu sekali dalam riwayat dinyatakan kepada kita, kita memang digalakkan untuk saling mengutuskan hadiah. Kerana bila kita mengutuskan hadiah, ia akan menerbitkan rasa cinta, rasa kasih sesama kita. Jadi sekarang ini kita ada macam-macam servis khidmat penghantaran makanan. Ya. Jadi apa salahnya para penonton, di atas nama sedekah, infak, derma, untuk kita membahagiakan rakan-rakan kita. Mungkin rakan kita ni lama kita tak bertemu dia. Kan? Dia kampungnya di Perlis, di Kedah, di Penang kan. Jadi apa salahnya kita buat tempahan, contoh nasi Arab ke, ya, contoh apa-apalah makanan yang kita rasa menyelerakan. Jadi
kita mendapatkan khidmat tersebut, dan kita mohon pihak yang berkaitan hantar ke rumah sahabat kita tadi. Jadi ini yang paling ringkas yang kita boleh buat. Dan tentu sekali lah para penonton rahmati Allah, apabila kita memberikan hadiah kepada teman-teman, sahabat handai, jiran taulan, yang kita nakkan daripada mereka ialah doa mereka kepada kita. Doa kerahmatan, doa kesihatan, doa keamanan, doa mereka untuk kita tenang hati. Tenang hati ni tuan-tuan perempuan benda yang sangat mahal. Kalau hati tak tenang, ya, tidur malam tak atas tangan atas kepala ni tak lena. Ya, tak lena sebab apa? Hati ni tak tenang. Jadi nak dapat ketenangan, pegang kata-kata ini. Kita nak dapat bahagia, kita mesti bahagia dan membahagiakan orang lain.